Pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada Menteri, adakah pindaan-pindaan ini dibuat sekarang untuk memberi kelebihan kepada beberapa yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan mahkamah? No, saya ingin penjelasan, kita tak bermain politik. Umpamanya, Yang Berhormat Pekan menghadapi pertuduhan kes lembaga hasil di mana beliau berhutang 1.69 bilion. Anak beliau, anak lelaki, 13.1 juta kepada lembaga hasil, masih terhutang, tak dibayar. Anak perempuan, 10 juta tak dibayar. Saya tidak mahu menyebut nama-nama mereka. Tetapi beliau asyik mengatakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan tidak membuat begitu, tidak membuat begini dan sebagainya. Tapi persoalannya, kalau beliau merupakan seorang ahli parlimen yang berhormat, kenapakah hutang-hutang ini tak dibayar? Adakah pindaan-pindaan ini yang dicadangkan sekarang akan memberi kelebihan kepada Yang Berhormat Pekan? Itu adalah persoalan saya. Kenapa ianya dicadangkan sekarang? Adakah ianya berniat untuk memberi kelebihan kepada beliau untuk menguruskan kes di mahkamah? Yang Amat Jebu juga Tuan Ketua bangkitkan isu adakah kerajaan tidak bercadang untuk meluaskan pelepasan, skop pelepasan daripada penginapan kepada tarikan pelancongan. Untuk makluman Yang Berhormat, berkaitan yang sama ada kita ingin meluaskan pelepasan hanya kepada penginapan dan tarikan pelancongan. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan setakat hari ini tidak bercadang untuk memperluaskan skop, hanya tertumpu kepada penginapan dan tarikan pelancongan. Terima kasih Speaker. Satu soalan saja. Terima kasih. Saya tak berjenaka, Tuan Pengurusi. Soalan saya adalah, adakah Kementerian Kesihatan akan menerima tawaran Yang Berhormat Kinabatangan untuk menjadi orang yang digunakan ujian? Itu soalan saya. Saya tak berjenaka. Saya nak tanya dengan serius. Sama ada kita nak uji vaksin itu ke atas beliau dulu. Terima kasih. Saya dah tegur tadi, menyinggung pada permulaan. Rang undang ini, rang undang-undang kewangan, Kementerian Kewangan. Betul, sebagai anggota Pentadbiran, saya juga menjawab bagi tahap kerajaan. Tetapi Yang Berhormat elok ajukan soalan ini kepada Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Jelbu juga bangkitkan isu berkaitan stay order. Untuk makluman Yang Berhormat, peruntukan baru Seksyen 103A yang ingin diperkenalkan ini juga pada prinsipnya tidak menghalang pembayar cukai untuk mempertikaikan keabsahan tafsiran cukai di mahkamah. Apa yang ingin ditekankan, cukai perlu terlebih dahulu dibayar walaupun cukai dipertikaikan. Konsep pay first dengan izin yang diamalkan di negara ini bukanlah satu perkara yang baru, Tuan Pertua dan Yang Amat Jelbu. Sejak Akta Cukai Pendapatan 1967 diperkenalkan mulai tahun tafsiran 1998, negara telah pun mengamal kaedah dan proses kutipan seperti ini. Dari aspek dasar dan polisi pencukaian, kaedah kutipan ini bertujuan memberi layanan cukai yang adil dan saksama antara kategori pembayar cukai yang patuh dan kategori yang ingin mempertikaikan tafsiran. Adalah tidak saksama sekiranya pembayar cukai yang berhasrat untuk mencabar tafsiran diberikan tempoh bayaran yang lebih panjang sehingga kesnya selesai. Tuan Pertua, sebenarnya juga keabsahan konsep pay first ini telah beberapa kali dicabar di mahkamah, khususnya atas alasan ia mendahului kuasa mahkamah atau bertentangan dengan perlembagaan. Ingin saya maklumkan di Dewan Yang Mulia ini bahawa keputusan mahkamah yang menjadi panduan atau presiden pada resolusi ini ialah konsep pay first yang kita amalkan tidak melanggar perlembagaan dan peruntukan di bawah perlembagaan atau mendahului mahkamah. Mahkamah berpendapat perkara yang utama ialah hak pembayar cukai untuk merayu atau mencabar tafsiran hendaklah sentiasa dijamin di bawah undang-undang. Kaedah bila atau bagaimana bayaran cukai perlu dilaksanakan adalah perkara yang berasingan dan boleh diperuntukkan atau ditentukan di bawah undang-undang yang digubal oleh Parlimen. Secara ringkasnya, cadangan ini Tuan Pertua adalah wajar dan teratur untuk diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Alustar, jempol nombor berapa? Nombor 6. Menteri Kewangan, terberau. Celah. Boleh saya celah? Tak boleh. Tak boleh. Saya jawab apa ni? Adil lah, bagi adil mereka lah. Ya. Lupa jawab jempol Menteri. Yang Berhormat Alustar bangkitkan tentang pelepasan insurans cukai dan pelepasan insurans dan KWSP digabungkan semula. Untuk makluman Yang Berhormat, soalan ini
tidak ada kaitan dengan undang-undang. Namun demikian, sebagai seorang sahabat kepada Alustar, saya akan bawa perkara ini dalam mesyuarat pos kabinet Kementerian Kewangan pada minggu ini. Yang Mohd Alustar juga bangkitkan tentang cost swab termasuk dalam vaksin atau tidak. Untuk makluman Yang Berhormat, swab test tidak termasuk dalam pelepasan vaksin, tetapi sekiranya individu bergejala membuat swab test di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan ialah secara percuma. Yang menariknya, isu ketiga yang Yang Berhormat bangkitkan adalah berkaitan ada gap di antara data di antara SSM dengan LHDN. Untuk makluman Yang Berhormat, pendaftaran dengan SSM tidak ambil kira syarikat beroperasi atau tidak. Manakala data LHDN khusus untuk perniagaan yang memenuhi syarat pencukaian. Bermula tahun 2020, penambahbaikan telah dilakukan melalui sistem MyCoin, yang mana SSM akan menghantar senarai syarikat berdaftar kepada LHDN untuk tujuan semakan, dan sekiranya Yang Berhormat tiada maklumat pendaftaran bercukai pendapatan, LHDN akan mengambil tindakan sewajarnya dengan mendaftarkan fail cukai pendapatan bagi syarikat berkenaan. Keadaan berbeza disebabkan keadaan berikut Yang Berhormat. Pertama, syarikat tersebut syarikat baru beroperasi dan belum jana pendapatan. Yang kedua, syarikat belum beroperasi. Dan yang ketiga, syarikat below threshold. Yang Berhormat Alustar. Yang Berhormat Arau bangkitkan berkaitan isu black economy atau shadow economy. Walaupun ia tersasar jauh daripada persoalannya berkaitan dengan undang-undang ini, izinkan saya sedikit memberi penjelasan berkaitan perkara yang saya rasa perlu untuk memastikan rakyat di luar sana memahami tentang apa yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kewangan. Seperti mana yang saya telah nyatakan di Dewan Mulia ini, kerajaan melalui Kementerian Kewangan mengaktifkan balik MATF, Multi Agency Task Force. Dahulu SPRM tak termasuk dalam MATF. Sekarang ni semua agensi-agensi yang kita rasa ada kepentingan, ada perkara-perkara yang melibatkan black economy ini, kita masukkan dalam Multi Agency Task Force. Dan untuk makluman Yang Berhormat, 2 minggu lepas, satu mesyuarat MATF telah dipengusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Banyak perkara-perkara yang kita nyatakan dalam mesyuarat tersebut bagi memastikan hasil negara kita tidak berlaku keterisan. Bila berlaku tidak keterisan, ekonomi akan diunjurkan bersama-sama dengan ekonomi yang sedia ada. Yang Berhormat Muar dan Yang Berhormat Jempol membangkitkan tentang isu bagaimana kita mengawal judi ini. Izinkan saya yang Tuan Yang Pertua untuk memberi sedikit penjelasan berkaitan bagaimana kawalan judi. Seperti mana yang ahli-ahli berhormat sedia maklum, judi ada dua. Judi berlesen dan judi tidak berlesen. Presiden. Judi berlesen seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita tidak mengeluarkan lesen yang baru. Setakat hari ini hanya ada satu lesen kasino diberikan kepada Genting Malaysia Berhad, 161 kelab syarikat dan persatuan untuk kelab syarikat dan persatuan, 5 lesen induk kepada NFO dan 1,658 lesen untuk operator dan outlet NFO dan 7 lesen bagi peniaga mesin. Bagaimana kita mengkawal perkara ini adalah kerajaan telah mengenakan terma dan syarat lesen dan permit yang perlu dipatuhi oleh operator perjudian berlesen, dan bagaimana kita mengutip hasil adalah berdasarkan fee license, permit cukai perjudian dan duty. Dan seperti mana yang saya sebut di awal tadi, tiada lesen baru sejak tahun 1990. Untuk perjudian yang tidak berlesen, seperti mana yang ahli berhormat sedia maklum, ia mempunyai jumlah melebihi daripada apa yang saya sebutkan tadi. Aktiviti perjudian tidak berlesen dan haram adalah di bawah KDN, bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri, iaitu melalui Polis Diraja Malaysia, yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas penyiasatan dan pencegahan seperti mana diperuntukkan dalam undang-undang. InsyaAllah kerjasama semua pihak diperlukan untuk menyalurkan maklumat-maklumat berkenaan aktiviti-aktiviti yang berlaku di kawasan sekeliling. Terima kasih Menteri. Isu yang saya bangkitkan berkenaan dengan lembaga hasil dan hasil tentang Yang Berhormat pekan dan kes-kes yang dihadapi oleh beliau. Terima kasih Menteri. Saya tambah seminit lagi untuk menjawab.